Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Bertemankan saya, Casey. Bagaimana dengan hujung minggu yang panjang? Ya, hujung minggu yang lalu, ramai telah pun mengambil masa bercuti. Ya, mungkin ke seberang tambak. Apa khabar semua orang-orang seberang tambak yang berada di Johor, yang berada di Melaka, yang berada di Kuala Lumpur, di Shah Alam khususnya? Jangan takut, Misteri Jam 12 ini adalah rancangan seram untuk semua. Anda tak perlu pun bayar lesen ke. Tak perlu. Anda dengar, anda boleh kongsi kisah, saya bacakan, dan pastinya kita adalah satu masyarakat serumpun. Ya, di bawah satu dunia. Jadi, terima kasih kerana memilih Ria 897 FM sebagai stesen hiburan anda. Tak kisahlah anda pendengar dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam. Apa khabar Auda? Bis kita, Tak kisah kalau anda pendengar dari Kepulauan Riau, Indonesia, dari Australia, di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih Ria 897 FM, khususnya Misteri Jam 12 sebagai stesen hiburan anda setiap malam. Saya akan teruskan dengan kisah yang pertama, tapi sebelum itu peringatan pada anda semua. Rancangan Misteri Jam 12 ini 100% hanya sekadar hiburan. Ya, jangan percaya, jangan terikut-ikut. Kalau anda percaya, siapa suruh? Kalau anda terikut-ikut, siapa suruh? Jadi jangan anda mudah percaya. Anggap mendengar seperti sesuatu, mungkin menonton filem seram, membaca buku seram. Yang ini mendengar kisah seram. Kalau kisah yang dikongsi sama, seolah-olah macam anda pernah lalui, boleh. Anda boleh tanya pada pakar. Jangan tanya pada saya. Saya hanya sekadar berkongsi. Entah benar ataupun tidak kisah yang diketengahkan ini, semua hanya sekadar hiburan sahaja. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, Energy 12 hanya satu hiburan. Selamat tengah malam, Casey, para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Zubaida. Saya adalah seorang pekerja yang bekerja di salah sebuah hotel mewah di seberang tambak di Malaysia. Ada sebuah bilik dalam hotel ni. Ini merupakan bilik suite. Katanya beliau, bilik ini memang besar, bilik ini jarang digunakan. Hanya orang-orang ternama kalau datang akan menggunakan bilik ini. Perhiasan dalam bilik ini adalah perhiasan yang sungguh klasik. Seolah-olah wujud pada zaman-zaman Inggeris dahulu kala. Dalam bilik ini pula ada jam yang dikenali sebagai grandfather clock. Bayangkan, nanti bila kita sedang bekerja, pada tepat waktunya dia akan berbunyi jam dinding ataupun jam grandfather clock ini, kata Zubaida. Kadang-kadang sedang bekerja, tiba-tiba terbunyi. Saya akan tersentak bila melakukan kerja pada waktu malam. Kita seorang saja, Casey, yang mengemas, membersihkan bilik ini.
Kadang-kadang tak ada pelanggan, tak ada hotel guest, kita tetap kena bersihkan, takut ia kumpul habuk. Jadi satu ketika saya ni berada dalam bilik suite yang disebutkan di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Jam berbunyi. Jam grandfather clock yang disebutkan tadi berbunyi. Saya sedang mengemas, tersentak dibuatnya kerana jam berbunyi. Waktu malam seorang diri sedang buat kerja untuk membersihkan habuk, untuk vacuum lantai, untuk betulkan cadar dan sebagainya. Bilik tu memang tidak ada orang gunakan kecuali katanya kalau ada tetamu-tetamu VIP, VVIP yang datang. Sedang mengemas, jam berbunyi membuat saya tersentak buat seketika. Bayangkan, Astaghfirullahaladzim. Hai, terperanjat aku. Jam ni Jadi pendengar Misteri Jam 12, saya tengok jam, saya terus mengemas. Tengok jam lagi mengemas. Dan pada malam tu saya rasa agak lain sedikit. Agak rasa pelik. Sebabnya jam grandfather clock ini yang dikatakan diletakkan dalam bilik hotel suite sebagai perhiasan. Jam ini berdetik bunyinya pukul 12.30 malam, Casey. Sedangkan waktu itu ketika saya sedang kemas bilik baru jam 10 malam. Ya, baru jam 10 lebih malam. Anda bayangkan. Jadi saya tengok bunyi macam 12 kali. Bila saya menjenguk jam pukul 10. Mesti ada benda tak kena dengan jam ni. Saya pun pergi ke depan melihat jam ni dengan lebih dekat lagi. Jam ni berfungsi macam baik. Mungkin saya salah kira. Sebab bila jam tu teng 1, teng 2 saja. Sebab dah tak ada benda nak buat tengah kemas, tak ada kawan, kita kira lah. Bila saya kira sampai 12, saya terperanjat. Jadi anda bayangkan, setiap kali bunyi teng 1 tengah kemas ni, teng 2, teng 3, teng 11, teng 12. 12 kali? Sekarang pukul 10. Pukul 10 12 kali. Saya pergi ke depan, katanya Zubaidah. Pergi ke depan tengok jam pukul 10. Dan jam loceng ini memang berfungsi seperti biasa, Casey. Saya terhenti seketika. Mungkin saya salah kira. Tak apa. Saya masuk dalam bilik, Casey. Biliknya besar. Ini adalah master suite room. Ya, master suite room. Saya masuk dalam nak tukar cadar. Sebabnya cadar ni kalau dah lama tidak ditukar, ia juga akan kumpul habuk. Orang-orang VVIP ni, mereka memang cukup teliti dengan hal-hal kecil macam ni. Tengah tukar cadar, tarik. Casey, bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kata Zubaidah, saya seorang beliau ni seorang dalam bilik. Tiba-tiba tengah tarik cadar, tiba-tiba dengar 1, 2, 3. Wahid, kau Wahid. Astaghfirullahalazim. Wahid, jangan main-main Wahid. Siapa? Saya pun teruskan, tarik lagi cadar. Cadarnya memang ketat dan nak kena tarik agak berat sedikit. Saya tarik lagi. Ada beberapa lapis, Casey. Tarik, tengah tarik. 4, 5, 6. Wahid! Saya keluar daripada bilik hotel. Kemudian saya berdiri dekat pintu bilik. Seketika tengok dekat koridor tak ada orang. Masuk tengok dalam bilik, dekat ruang tamu yang besar tak ada orang. Wahid, jangan main-main lah Wahid.
Wahid ni adalah supervisor saya. Dia ni memang suka. Kadang-kadang saya tengah kemas bilik biasa, dia akan datang, dia akan ketuk-ketuk pintu, dia akan tarik pintu. Jadi saya tahu itu kerja dia. Casey dia kira sampai 6. Bila saya cari dia hilang. Masuk balik. Bila masuk balik, tengah betulkan lagi cadar ni Casey. Pendengar Misteri Jam 12, kata Zubaida. Tadi dia berhenti sampai 6 kan? 7 8 9. Wahid, kurang ajar lah kau. Kau jangan takut aku. Aku tak nak buat kerja Aku cakap dengan... Saya terdiam. Saya terdiam Casey. Nak tahu kenapa saya diam? Pendengar Misteri Jam 12, saya baru teringat sebabnya bilik suite ni jarang kita kemas. Jadi kita terlupa tu Casey. Katanya begini. Kalau korang, ini adalah instruction untuk orang dalam Kalau korang tengah kemas bilik suite, tengah kemas, jam loceng tu berbunyi sampai pukul 12. Walaupun bukan pukul 12, tapi dia bunyi pukul 12. Lebih baik korang keluar. Ini yang pernah diceritakan bila kami ada satu majlis sesi taklimat. Berkumpul, hotel staff mengingatkan. Jadi salah seorang bertanya, Cik Wahid, kenapa Kau nak tahu betul? Okey. Terpulang pada korang nak percaya ataupun tidak. Tengah kemas, misal katalah kau kemas bilik tu pukul 8 malam. Bunyi jam loceng Teng 1, teng 2. Kalau kau kira sampai 12, walaupun pukul 8 bunyinya 12, lebih baik kau simpan barang-barang kau keluar. Kalau tak, selepas jam loceng bunyi pukul 12, kau akan dengar ada orang kira sampai 12. Kalau dia habis kira sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dia kira sampai 12, engkau masih belum keluar lagi, nasib kau lah. Kau akan nampak ataupun kau tak nampak. Jadi Casey, saya teringat kata-kata ketika taklimat. Sekarang dia kira sampai 10 Casey. Lagi 2 Casey. Saya step cool. Wahid, kau ke tu? Wahid, jangan main-main 11. Astaghfirullah. Saya lari keluar, kata Zubaida dari bilik hotel. Tutup pintu, perkakas-perkakas kemas masih berada dalam bilik. Lari sepanjang-panjang koridor saya lari. Tingkat atas tu, bilik suite cuma ada 2. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Pintu, koridor panjang, baru sampai lift lobby Casey. Saya lari, tekan butang lift nak naik ke atas. Ya Allah Casey, saya terjenguk-jenguk dekat sebelah. Pintu lift datang terbuka. Saya masuk lift, tekan tingkat 1, pintu tutup. Tak berani saya nak toleh ke belakang. Baida, kenapa dengan kau? Cik Wahid tadi ada tak naik atas? Atas mana? Aku dari tadi kat bawah ni. Kenapa dengan kau? Oh, kau kena kemas bilik suite kan? Pada kisah Zubaida yang pertama awal tadi, saya yang berada dalam konti ni pun bila membaca salah sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi bagaimana saudara? Kalau anda dalam situasi Zubaida, anda tengah kemas, jam grandfather clock berbunyi, satu hal. Kemudian anda dengar suara, 1. Saya tak perlu suara tu kira sampai 11 Tak perlu. Saya dengar suara je, 1, 2. Saya pun angkat barang, tak ada nak Wahid, your head.
Saya keluar terus, tutup pintu, sampaikanlah salam. Kalau supervisor ataupun bos tak percaya, saya suruh bos kemas. Nampak? Jadi terima kasih Zubaidah kiriman anda. Saudara, berikut ini daripada Malaysia, Kuala Lumpur, kita berkongsi sama kisah berikut ini berlaku di Singapura. Yang ini adalah satu perkara yang dialami oleh pendengar kita. Nasib baik nama dia bukan Wahid. Nama dia Nur Syahid. Okey, Nur Syahid berkongsi pengalaman. Kita teruskan kisah ini dalam Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar Misteri Jam 12. Apa khabar semua dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam dan Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syahid. KC boleh panggil saya Id. Ingin saya berkongsi pengalaman terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak. Pengalaman saya ini berlaku di rumah saya dekat kawasan Masling. Rumah saya menghadap kawasan perhutanan KC. Mungkin ada yang tahu blok apakah yang saya maksudkan. Jadi apa yang terjadi? Depan rumah ada sebatang pohon yang agak besar depan rumah, kata Id. Jadi waktu tu saya sedang nak merokok. Saya keluar dari rumah. Dekat koridor sedang isap rokok sambil tengok depan rumah. Blok saya ni adalah hutan KC. Hutan di kawasan Masling. Tengah start rokok, tiba-tiba saya terdengar tau, macam ada orang sedang bercakap. Dengar ni, aku dah tak larat nak jaga kau. Kau dengar tak? Jadi seolah-olah macam ada orang sedang bercakap dengan sesuatu. Dan saya terpanggil sebenarnya, nak tengok dari mana suara tu datang. Dari saya berdiri depan rumah, dekat koridor rumah sedang merokok, saya jalan dekat sepanjang koridor. Saya ke kiri sebabnya suara tu datang dari sebelah kiri. Saya ke kiri dan beliau ni kata Nur Syahid ataupun Id, saya tinggal di tingkat 3 KC. Tingkat 3. Jadi saya jalan sebelah kiri, jalan dekat koridor, jalan sampai dekat satu sudut hujung koridor ni. Saya menjenguk, saya ternampak ada seorang makcik tau. Makcik ni berdiri depan pokok. Dia ulang-ulang dan jangan anda terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Begini kisahnya. Dengar sini. Aku dah tak boleh, dah tak larat nak jaga kau. Dah. Ini pokok rumah kau. Kau duduklah kat sini. Kemudian makcik tu toleh, pusing nak jalan ni. Aku cakap jangan ikut aku. Ini rumah baru kau. Pergilah. Aku dah tak boleh jaga kau. Aku dah tak larat. Tolonglah, jangan ikut aku. Tolong. Jadi saya ni bersembunyi di sebalik tembok dekat tingkat 3, sedang tengok dekat bawah. Rokok yang saya hisap oleh kerana saya takut, makcik ni nampak saya buang dan pijak rokok tu. Saya tengok lagi, makcik ni terus bercakap, tolonglah, ini rumah baru kau. Jangan ikut aku. Sini, aku nak cakap dengan kau. Kau kalau duduk sini untung. Sini ramai orang lalu lalang balik malam-malam. Nanti kau tengoklah, mana yang kau berkenan, kau bolehlah ganggu dorang, Saya terdiam. Makcik ni buat apa ni? Dah, kau duduk situ
Duduk sini rumah kau ya. Duduk sini. Duduk duduk. Alah, duduk. Aku nak balik dulu. Sakitlah kepala aku ni. Makcik ni pun berjalan. Astaghfirullahalazim, katanya Nur Syahid. Makcik jalan tinggalkan. Dia kata makcik ni saya tak pernah nampak. Dia bukan tinggal dekat blok saya. Mungkin saya tak kenal. Blok sama. Tapi saya tahu saya tak pernah nampak makcik ni. Jalan-jalan. Jadi apa yang berlaku, Casey? Saya rasa macam saya pun turun bawah perlahan-lahan dengan tak pakai baju, hanya dengan seluar, Casey. Turun bawah, sembunyi belakang tembok. Saya menjenguk. Makcik ni baru jalan nak lepas kolong blok. Saya tengok dari belakang, jalan sembunyi belakang tembok. Makcik ni jalan keluar daripada kolong blok saya. Jalan dan jalan dan jalan. Makcik ni bukan orang sini ya. Mungkin tinggal blok hujung, saya tak pasti. Tapi ada sesuatu dengan hutan berdekatan dengan pokok ni. Saya pun pusing. Bila saya pusing nak naik tangga, daripada tangga nak naik atas, boleh nampak pokok yang mana makcik ni letakkan sesuatu awal tadi. Casey, apabila saya tengok dan tenung dan renung, tiba-tiba Casey nampak ada kepala wajah hitam dengan kepala hitam, mata merah sedang menjenguk daripada pokok tengok saya. Matanya terkelip-kelip, Casey. Saya ternampak. Saya terus bergegas naik atas, masuk dalam rumah, tutup pintu, duduk dekat ruang tamu, dan masih lagi terngiang-ngiang wajah makhluk hitam tu. Lat beberapa hari, Casey. Kita ni hidup berjiran dah lama, Casey. Dah lama sangat saya duduk dekat Marsiling. Isteri saya ketika waktu malam sedang duduk berbual-bual, kemudian isteri saya beritahu saya, "Bang, abang tahu tak, Rini ni adalah jiran saya lah, yang tinggal betul-betul dekat koridor, yang mana kalau tengok bawah daripada koridor rumahnya adalah tempat makcik itu berdiri, dan depan rumahnya adalah sebatang pokok yang disebutkan." Kata isteri saya, Rini memberitahu isteri saya, 2-3 hari kebelakangan itu rasa tak sedap hati bila buka pintu. Bila buka pintu rumah. Sebabnya pintu rumah kalau buka, depan nampak pokok. Kata beliau, malam-malam dia rasakan macam ada orang dekat pokok sedang bergayut dan sedang tengok, perhatikan dia yang ada di dalam rumah. Beberapa kali bila nak tutup pintu, dia rasa meremang sangat-sangat, seperti diperhatikan. Bila saya dengar, saya terus boleh dapat bayangkan situasi yang dialami oleh Rini, Casey. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Saya tak tahu bagaimana nak beritahu isteri. Saya kalau cakap ada makcik lepaskan hantu ke, lepaskan saka, susah orang nak percaya. Jadi saya pun katakan padanya, nanti abang tanya dengan Rini Abang pun nak dengar ni. Abang, kata isteri lagi. Rini kata bila dia waktu malam tengah duduk dekat ruang tamu, dia rasa macam ada orang jenguk. Orang hitam mata merah tengah jenguk daripada pintu rumah dia. Saya terus terbayang-bayang, Casey, wajah yang saya nampak, wajah yang serupa digambarkan oleh isteri. Seseorang ni, tak tahu lelaki atau perempuan, wajahnya hitam, kepalanya hitam, mata merah, menjenguk daripada pintu rumah. Saya akhirnya berjumpa dengan seorang pakar perubatan, juga merupakan seorang ustaz. Ustaz tu datang, ustaz tu cuba baca surah, dan ustaz kata meremang bulu rumah bila dia baca surah. Sebabnya ustaz tu datang waktu sekitar selepas asar dia datang, sebelum maghrib. Jadi ustaz bacalah, dia cuba nak tengok betul ke pokok ni ada sesuatu. Bila ustaz tu mula baca, dia angkat tangan, dia tunjuk. Meremang bulu rumah, ini adalah tanda-tanda dalam pokok ni ada sesuatu. Jadi ustaz cuba bercakap baik-baik, dan pendengar Ria 897 FM, katanya bercakap dan cuba, akhirnya berjaya. Makhluk ini dihalau, ataupun jin yang disebutkan oleh ustaz ini dihalau pergi ke tempat lain, dan jangan sesekali mengganggu anak Adam, kata ustaz. Jadi alhamdulillah sekarang keadaan depan rumah jiran Rini dah okey. Tapi masih lagi saya terngiang-ngiang kalau balik malam, saya tak akan tengok pokok tu. Walaupun dah dibersihkan, saya tak akan tengok pokok, sebab memang sangat-sangat menyeramkan. Misteri Jam 12.
Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, pendengar Misteri Jam 12, Ria 897 FM bersama dengan saya, Casey. Apa khabar semua yang baru masuk gelanggang Misteri Jam 12? Terima kasih sekali lagi. Saya masih kawal batuk. Batuk saya masih on off lah. Sekejap ada, sekejap tiada. Saya akan cuba. Kalau sedang bercerita mungkin saya terhenti, maknanya saya sedang batuk. Ya, harap maklum. Terima kasih. Dan saya akan cuba juga selang-selingkan dengan lagu lah. Selalunya kalau bercerita tu bercerita terus. Kita akan berehat seketika. Dan kita akan dengar beberapa buah lagu. Selepas itu akan kembali bersama dengan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya seperti biasa kerja pagi, jadi harus undurkan diri lebih awal dari biasa. Ya, harap maklum dan saya akan sambung dengan Encore MG12 sebentar nanti. Tapi sebelum tu, terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook yang sedang mendengar. Sekarang ini saudara jangan lupa sedang berlangsungnya satu pertandingan mencari bakat baru, mencari DJ baru. Ini adalah pertandingan reality radio yang dipanggil Aku DJ Ria. Jadi sebelum ni dah ada 10 peserta, 10 finalis telah pun dipilih. Kemudian 3 telah pun tersingkir keluar dalam pertandingan Aku DJ Ria. Ingat, juara bagi Aku DJ Ria akan mendapat kontrak menjadi sebagai seorang DJ, seorang penerbit penyiar di Radio Ria 897 FM, Radio Media Corp. Dan kemudian menang wang tunai $3,000 sebagai wang habuan. Jadi tinggal 7 lagi bertanding. Anda boleh lungsuri Facebook Ria, anda tengok pada di atas tu, banner kami tu, di situlah wajah-wajah yang ada, yang mana mereka merupakan tinggal 7 dari mereka yang akan terus bertanding. Jadi selamat maju jaya kepada para peserta Aku DJ Ria. Anda boleh ikuti mereka bertanding setiap hari Jumaat. Setiap Jumaat 8 malam sampai 10 malam. Para peserta Aku DJ Ria ni pertandingan mencari DJ, pertandingan reality mencari DJ ni berlangsung setiap hari Jumaat 8 sampai 10 malam. Pelbagai cabaran akan diberikan kepada mereka yang mara ke peringkat berikut ini, dan mereka harus harungi cabaran ini, akan dapat markah akan dikira dan kita akan umumkan siapa yang akan mara ke peringkat seterusnya dan siapa tersingkir keluar. Setakat ini 3 dah pun ucapkan selamat tinggal, masih ada lagi 7. Jadi antara mereka 7 yang bertanding pada hari Jumaat akan datang ni, anda dengarlah suara mana yang mungkin anda suka dengar, suara mana yang, sebabnya mereka ni adalah future DJ, salah seorang dari mereka. Jadi mungkin kalau anda dapat kenal dengan nama, dengan suara, ada potensi tak, jangan lupalah kita meriahkan lagi pertandingan mencari bakat baru selaku DJ Ria 897 FM #Aku DJ Ria. Jadi harap-harap dalam masa terdekat ini kita akan nombatkan seorang peserta menjadi DJ. Selamat maju jaya kepada mereka. Semoga dapat menjadi seorang DJ yang berwibawa dan dapat mengendalikan apa jua rancangan, termasuklah Misteri Jam 12. Kalaulah dia dapat buat MG12, saya dah tak payah kerja malam lagi. Saya kerja pagi terus, Tapi tak apa. Kerana peminat MG12 ni ramai. Memang bos saya tempoh hari pun ada survey yang mana menunjukkan pendengar MG12 zup, semakin bertambah, semakin ramai. Terima kasih kerana mendengar rancangan MG12 dan meminati rancangan ini. Saya akan teruskan kisah berikut ini dalam rancangan MG12. Yang ini daripada Kak Radia. Kak Radia yang berkongsi pengalaman. Beliau ni adalah pendengar. Katanya, Assalamualaikum Casey. Nama kakak Kak Radia. Kakak ni pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Portsmouth, England. Wow, Portsmouth, England. Ramai orang England dengar Ria. Oh, terima kasih lah. Tak ramai pun, 4 orang je. Yang saya tahulah. Campur ni 5 orang lah dah. 5 orang pendengar Ria dari England. Wow.
Apa khabar orang England? Ya, harap semua dalam keadaan baik. Kita dengar kisah Kak Radia. Kisah Kak Radia bila saya baca ni, saya boleh bayangkan situasi dalam rumah. Seram Kenapalah orang-orang yang tinggal luar daripada kawasan Asia ni, khususnya yang di Eropah khusus, rumah-rumah mereka adalah sebuah. Lepas tu jiran jauh, malam-malam sunyi, belakang kadang-kadang hutan. Inilah kisah bersama dengan Kak Radia dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa khabar Casey? Kak Radia di sini dari Portsmouth, England, nak berkongsi pengalaman kakak. Kakak dah lama dengar rancangan MJ12, tapi masih belum ada keberanian untuk email kepada Casey. Yalah, takut-takut nanti tersalah kirim email, bahasa kakak tunggang terbalik. Jadi, believe it or not, wow, cakap umutih Kak Radia Believe it or not, because of MJ12, I've started to read. Saya dah mula membaca buku-buku Melayu. Sebabnya, nak mengasah balik ejaan dan penggunaan bahasa Melayu. Syabas kepada Kak Radia yang menetap di Portsmouth, England. Kakak duduk sini di Portsmouth, England dah pun masuk 23 tahun Casey. 23 years I've been living in England. Dan kakak dah pindah 3 rumah katanya. Kisah yang kakak nak kongsi sama ni adalah kisah rumah yang pertama. Bila kakak pertama kali menjejakkan di England, rumah pertama seram sangat-sangat Casey. Rumah dah tutup pintu sebab takut sangat nak turun naik. Sampaikan air jug pun bawa naik atas, letak tepi katil. Kalau haus senang. Nasib baik dalam bilik tu ada tandas, ada toilet, kata beliau. Tengah duduk, relax, chill. Casey, kakak dengar dengan jelas. Dengan jelas kakak dengar bunyi telapak kaki orang lari turun naik tangga dalam rumah kakak, Casey. Siapa tu? Hello? Who's there? Hello? Pendengar Ria 897 FM, Anda bayangkan. Beberapa kali dengar telapak kaki orang lari turun naik, sampaikan kakak terdiam seketika. Kemudian kakak buka pintu bilik Casey. Keluar jalan perlahan-lahan dan nak tengok siapa yang ada dekat luar koridor rumah kakak di tingkat 2 bilik ni, dekat tingkat 2. Is that you, Han? Han? Han, is that you? Han? Tak ada orang menyahut. Malam tu, masuk balik bilik tak berani nak turun ke bawah. Kunci pintu bilik, tidur buka lampu sampai ke pagi. Paginya, kakak bangun, sampaikan terlajak nak solat subuh, kata Kak Radia. Mandi, bersihkan diri, matahari dah masuk, rumah tu agak terang, tapi tetap seram Casey. Telefon mak, distant call. Dulu bukan macam sekarang. Sekarang kata Kak Radia senang. WhatsApp call percuma Casey. Yang pakai data plan kat rumah ada wifi. Dulu distant dipanggil. Orang dulu panggil terang call Casey. Oh, terang call dah lama tak dengar istilah terang call, kata Kak Radia. Jadi kakak terang call daripada rumah di England ke Singapura. Telefon, mak dengar suara kakak, mak menangis. Kata rindu dengan kakak. Jadi
Nak bilang mak tentang masalah kakak malam semalam. Kita celoti-celoti cakap rindu itu. Kakak pun cakap lah, oh dah lama tak rasa masakan mak. Kakak patut balik sini, tak ada kawan seorang. Mak tak apalah kak, tak apalah dia. Kau tunggu je lah, insyaAllah nanti hidup kau lebih senang kat sana, bla bla bla. Bual-bual. Okey lah dia, kau dah lama buang dengan mak ni. Nanti tinggi pula bil aku. Mak pun letak telefon, kakak pun letak telefon. Ya Allah, aku telefon nak beritahu mak aku tentang hal semalam. Tak apalah. Jadi suami pun ada telefon. Suami tanya khabar, tengah buat apa, dah makan ke belum. Suami kata kalau nak keluar, dekat luar ada kereta, you drive lah around. Kata suami suruh pandu, tengok-tengok kawasan tu dekat mana, boleh buat apa. Kakak cakap tak nak, kakak tak tahu. Walaupun kakak memang boleh memandu, tapi tak nak lah Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM. Ya. Malam yang kelima, malam keempat kena ganggu dengan telapak kaki Malam yang kelima telapak kaki tu muncul kembali. Kalau waktu England lebih kurang jam 7 malam. Wow, Casey. Dengar dia lari turun naik. Kemudian yang kakak dengar turun naik dari tangga. Dia lari. Dan kakak dapat dengar footstep tu sampai depan pintu bilik. Dia berhenti Casey. Dia berhenti depan pintu bilik kakak yang mana kakak sedang berada di dalamnya. Kemudian ketuk pintu bilik non-stop. Tak henti-henti dia ketuk. Hey! Who's there? Kakak pekik. Sekuat-kuat hati kakak pekik, dia berhenti. Berhenti ke si? Kakak duduk dekat katil. Tepi katil kakak ada almari. Kakak simpan Al-Quran dekat dalam laci almari itu. Tarik keluar. Kakak flip dan mula baca kisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalika kitabul. Kakak baca. Sambil kakak baca, sambil tu daripada perasaan takut ia menenangkan hati dan perasaan kakak. Makin baca makin lupa kisi tentang gangguan. Makin baca sampaikan kakak rasa penat. Kakak pun tutup, tidur sampai ke pagi. Jadi kakak dah ada solusi setiap malam. Malam berikutnya, malam ke-6 kisi, keluarkan lagi dekat atas, dah prepare everything semua. Keluarkan, baca lagi. Baca. Malam ke-6 tak ganggu pun. Tak ada telapak kaki, tak ada ketuk pintu dan tak ada rasa seram. Tidak ada rasa seram berlama, tapi tetap rasa takut sebabnya fikiran minda ni memberitahu kakak untuk rasa takut. Malam ke-7 okey, malam ke-8, malam ke-9 kakak penat sangat nak baca Quran, kakak letak tepi. Casey. Dan kakak lupa nak tutup pintu bilik sebab dah complacent katanya. Lupa nak tutup pintu bilik. Jadi sedang dekat dalam bilik, dah siap-siap nak tidur ni, dekat atas katil. Tiba-tiba pendengar Ria 897 FM kata akak kita, dia datang lagi Casey, bunyi kaki tu Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, bunyi telapak kaki sekali lagi dapat kedengaran dengan begitu jelas. Casey, bila dengar telapak kaki lari turun naik, kakak terus tengok pintu. Oh, aku belum tutup pintu. Macam mana ni sekarang? Telapak kaki lari turun. Kalau turun dia ada bunyi lain Casey. Bunyinya makin jauh. Kalau naik bunyinya makin dekat. Jadi dia naik sampai dekat atas, dia berhenti. Kakak dengar tau, telapak kaki berhenti. Ini bermakna dia dekat hujung tangga, tengah berhenti. Dan untuk beberapa malam yang pertama tu, selepas dia berhenti dekat atas, dia akan lari dan berdiri depan pintu bilik dan ketuk pintu. Jadi kakak dah tahu dah, ini kalau dia lari sampai depan pintu bilik aku tak tutup pintu, aku rasa aku boleh pingsan. Dengar dia lari ni atas, sampai dekat atas dia berhenti sekejap. Kakak pun berhenti tengok pintu.
lupa nak tutup pintu. Kakak bangun, bismillahirrahmanirrahim. Lari Casey. Bila kakak lari pada waktu itu, lari pergi pintu bilik, kakak dengar telapak kaki tu pun lari menuju ke arah pintu bilik kakak. Sampai depan, bam, tutup pintu. All the way ketuk pintu Casey. Kakak ke belakang, pergi dekat katil, tarik Al-Quran dalam laci. Mana Quran aku? Casey, Al-Quran kakak letak dekat bawah, dekat living room Casey. Kakak duduk dekat katil, tarik nafas, mula membaca surah-surah yang kakak hafal. Antaranya surah Al-Fatihah, antaranya yang kakak baca surah Duha. Baca Casey, baca. Masih ketuk, kurang. Dan terus ketukan tu menjadi senyap. Casey dan pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya setiap malam kakak tak henti-henti membaca dan terus membaca. Ia seolah-olah menjadi satu tabiat, macam seperti semah rumah. Bila kakak baca, mungkin dia panas, dia dah takut nak duduk dalam rumah. Kakak dah tak kena ganggu lagi. Dan makin lama makin okey, better. And bila suami pulang, kakak dah bersedia Casey untuk ditinggalkan lagi oleh suami sebab kadang-kadang kena outstation dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang duduk rumah yang nombor 3 ni tak ada apa-apa pun. Rumah ni tak adalah keliling hutan, cuma rumah yang pertama. Sebab rumah ni kakak request dengan suami, kakak cakap tolong dah tak nak rumah macam tu lagi. Aku nak rumah dekat dengan amenities, dekat dengan kemudahan-kemudahan, seperti dekat dengan supermarket ataupun pasar raya, dekat dengan kedai, senang kakak nak beli barang, nak pergi kafe dan sebagainya. Ya, akhirnya kita tinggal di sebuah apartmen. Walaupun kecil, hati kakak lebih senang dan tenang. Terima kasih dari Kak Radia. Kiriman email dari Portsmouth, England. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, pendengar Ria 897 FM. Baik, kita akan teruskan kisah berikut ini. Tadi terima kasih pada Kak Radia di England, kisah dari Kuala Lumpur, kisah dari Singapura. Yang ini kita kembali ke Singapura. Pengalaman ini daripada Yat. Yat berkongsi kiriman dan pengalaman beliau untuk Misteri Jam 12. Begini kisahnya. Katanya dalam rumah adik saya selalu kata nampak pocong. Saya ada kata Yat kata Yat ni, saya ada seorang adik perempuan dan selalu adik perempuan saya ni akan beritahu saya dalam bilik tu dia nampak pocong. Saya selalu akan mengatakan jangan main-main dik jangan nak takut-takutkan kakak, kata Yat lah kepada adiknya. Jadi bila adik cakap tak percaya, lama-kelamaan adik pun takut, tak kuasa nak beritahu. Dan apa yang berlaku, satu hari ini saya tak dibenarkan keluar, ikut ibu dengan bapa saya keluar. Adik saya ikut temankan ibu dengan bapa. Sebabnya saya ni tengah exam week, saya kena duduk rumah belajar, ulang kaji pelajaran. Jadi memang tak dibenarkan keluar. Jadi sebelum keluar, adik saya ni satu katanya saya ni berusia pada waktu itulah, kata Yat, saya ni berusia pada waktu itu 15 tahun. Adik saya ni berusia 9 tahun. Jadi adik saya sebelum keluar kata, kakak baik-baik, dalam bilik ni ada pocong. Adik, kau ngajar Mak, tengok mak adik. Saya komplain dekat mak, saya kena marah. Engkau ni dengan kakak komplain. Kata mak, maaf, kau ni kakak komplain. Mak marah lah baik-baik nak adu pasal adik punya perangai, kakak yang kena marah. Jadi inilah kisah yang nak diceritakan dalam Misteri Jam 12. Bila adik keluar, tengah ulang kaji pelajaran, tengah buat assessment paper, tengah tulis. Ya, tengah baca, tulis lagi jawapan. Kemudian
saya nampak langsir dekat tepi saya ni macam bergerak sedikit tau. Bilik saya ni tutup tingkap. Saya buka aircon. Aircon ni angin tak kuat pun. Dan anginnya tiup ke bawah. Dekat mana yang saya sedang duduk. Tak tiup kena langsir pun. Langsir tu gerak sedikit. Jadi saya, langsir ni boleh bergerak ni. Saya tulis, bergerak lagi sikit. Saya bangun, saya tengok, tenung, langsir tenung. Si langsir tu, yang panjang dan tinggi langsir tu kan, dengan lebar. Bila saya tengok, semakin saya tenung, semakin langsir tu berubah Casey. Dia berubah, ada bentuk Casey. Atasnya mula ada bentuk, bawah Casey. Seolah-olah langsir tu menukar bentuknya seperti seseorang yang sedang dikafankan, dibungkus dengan kain. Ternampak benda tu jadi macam tu. Saya terus teringat kata-kata adik saya. Betul juga, adik saya cakap ada sesuatu yang dia lihat, tapi saya tak percaya sampaikan saya sendiri terkena gangguan yang disebutkan. Terima kasih Casey, dan selamat tengah malam. Kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Ataupun kisah-kisah misteri ke seram lah berkaitan dengan kepercayaan, mitos dan sebagainya, urban legends. Jadi antaranya yang terlibat juga berkenaan dengan urban legends mereka yang berada di barat, antaranya tentang lagu Ring Around the Rosie. Ya. Banyak kali saya cuba buat research berkenaan dengan lagu ni, dengan kaitan kisah di sebalik lagu ni. Saya tak nak ceritalah lebih dalam lagi, tapi kata beliau yang disampaikan kisah ni, bila dia sedang mencari lagu, tiba-tiba dia dah download beberapa versi lagu. Beberapa versi lagu. Jadi kadang-kadang buat projek ni dalam bilik, beliau menceritakan, duduk dalam bilik ni, nanti laptop kita akan buka, kena buat kadang sampai 2-3 pagi dah terlampau penat, mengantuk sangat, laptop tu masih buka tu, dia matikan laptop, kemudian ni atas katil tidur. Jadi ketika dia dah penat sangat, dia pun dah tutup laptop. Laptop tu dia dah tutup, maksudnya dia tutup tapi dia tak matikan power off lah, dia cuma tutup cover laptop tu. Kemudian ni atas katil, saya lelapkan mata. Lagu Ring Around the Rosie, yang beliau katakan, tengah mengantuk ni, dah terlelap ni, tiba-tiba saya dengar Casey, dalam bilik saya, lagu yang sama. Entah macam mana tiba-tiba ada macam orang tekan butang play button dan lagu tu kedengaran diputarkan dalam bilik tidur saya pada waktu malam. Dan versi yang dimaksudkan, dia ada kirimkan pada saya, versi yang disebutkan di sini, dia ada kirimkan, katanya, Casey, this is the link, you can find this song on YouTube. The exact same song. Ini adalah lagu yang sama beliau dengar ketika tertidur. Dengar ni. Ini link saya klik ni. Sekejap. Okay. What do you suppose?
Anda bayangkan lagu ni tiba-tiba diputarkan sedang baring di atas katil. Katanya Syed Malik, saya dengar lagu ni dimainkan dari laptop saya. Syed Malik memberitahu laptop beliau dah tutup. Dia bukan shutdown, tapi dia tutup lid tu lah. Laptop kita boleh buka tutup kan. Dia tutup lid tu tapi belum shutdown. Bila saya buka mata saya, terperanjat lah. Laptop saya, lid tu, tutup laptop tu dah pun dibuka, kemudian masih menyala dan ia sedang memutarkan lagu yang Casey saya berikan link pada Casey. Meremang bulu rumah saya, sangat-sangat meremang. Saya bangun, saya tutup laptop, shutdown dan buka lampu. Saya tidur sampailah ke pagi dalam keadaan bilik beliau terang benderang. Beberapa hari kemudian, mak saya pernah memberitahu bapa saya terdengar pada waktu itu, kata Syed Malik. Mak beritahu dia pernah ternampak ada susuk tubuh seorang anak kecil tengah duduk dekat ruang tamu di sofa rumah. Pernah mak beritahu Saya bila dengar, saya diam. Kemudian mak cakap mak mungkin nak carilah ustaz untuk sema dan bersihkan rumah ni lagi. Casey, saya tak pasti sejauh mana benar ataupun tidak. Katanya kemungkinan projek tesis yang beliau lakukan tentang urban legends, urban myth dan sebagainya yang diadakan di rumah, lagu-lagu yang diputarkan, sound effect yang diputarkan dalam bilik itu, seolah-olah macam menjemput makhluk-makhluk ni untuk datang ke rumah dan duduk dalam rumah saya. Setelah kejadian itu, saya dah tak buat lagi hal-hal ini dalam rumah. Setiap projek saya nak buat, saya akan buat dekat library ataupun luar, dekat kawasan luar, bukan lagi dalam rumah saya. Bukan mudah, Casey. Tapi itulah, saya tak nak mak saya kena jadi mangsa gangguan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Suppose we can do to fight the darkness in which we drown. Saudara, saya Casey undurkan diri dan terus bersama dengan beberapa minit terakhir saya akan putarkan mungkin satu kisah encore untuk anda dalam Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda semua yang mendengar Ria 897 FM. Selamat tengah malam dan jumpa pagi ini dalam Roti Bakar Teh Tarik. Bye-bye. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kepada semua para pendengar Ria 897 FM yang bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, bagaimana dengan anda semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang mungkin tidak penat dan mengantuk. Walau apapun, tengah malam ini kalau mendengar MJ12, terima kasih kepada para pendengar di Singapura dan di luar Singapura, di semenanjung Malaysia, di Brunei, ya, di Batam, Kepulauan Riau, di England, di Amerika, di Australia. Terima kasih kepada anda yang mendengar Misteri Jam 12. Juga tidak lupa mereka yang berada di di The Netherlands. Yes, orang-orang Belanda. Apa khabar orang Belanda? Yang ini kiriman saya nak berkongsi sama. Tapi sebelum tu, nampaknya pelbagai kisah, pengalaman-pengalaman. Saudara, yang ini saya nak berkongsi kisah seterusnya. Ini adalah satu kisah yang terima kasih kepada Rohani berkongsi yang
kirimkan email saya. Casey, you should check this out. Ini berkenaan dengan urban legends, kepercayaan ataupun kisah-kisah mitos yang bukan benar. Benar ataupun tidak pasti. Tapi katanya ada beberapa bahagian-bahagian di dunia ni yang tidak dibenarkan keluar selepas 12:30 malam kerana ada gangguan-gangguan yang menakutkan mungkin boleh berlaku. Ini kepercayaan lah. Jadi orang-orang dekat kat negeri ni katanya ada bahagian-bahagian terpencil tertentu ni tak dibenarkan keluar 12:30 malam. Jadi saya akan ketengahkan kisah yang dikongsi sama. Bukan kisah benar ataupun kisah mungkin rekaan, tetapi ini hanya sekadar apa yang dikongsi sama yang saya petik melalui sebuah tulisan blog. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12 yang ini dari Horror Blog untuk anda. Bahagian kedua Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, kisah yang pertama ingin saya kongsi bersama ini adalah dikatakan dalam tulisan ini selepas 12:30 malam. Ya, ini berlaku dikatakan entah benar ataupun tidak, tapi ingat selepas 12:30 malam ada satu bahagian di Thailand. Sebuah perkampungan di Thailand katanya. Para penduduk di kampung ini tidak digalakkan untuk keluar berurusan selepas 12:30 malam dan antara 12:30 malam sampailah pukul 4 pagi. Ini 4 jam kalau boleh. Kalau tak ada urusan penting, jangan keluar. Kenapa katanya? Mengikut kisah yang diceritakan di sini, entah benar ataupun tidak, akan datangnya akan berkeliaran sejenis makhluk yang tidak berkepala dan akan terbang kepala yang sedang mencari tubuh yang mana kepala dengan tubuh ini terpisah. Kalau bertemu badan tidak mengapa, tetapi berhati-hatilah kalau bertemu kepala. Kepala ini mempunyai rambut yang panjang dan jarang-jarang. Kepala ini juga memiliki taring yang tajam. Taring dengan wajah yang menyeramkan akan menyerang sesiapa jua yang kepala ini lihat. Katanya ini tulisan ini dalam bahasa Inggeris, jadi mohon maaf kalau saya tersekat-sekat untuk menjelaskannya kepada anda. Jadi difahamkan jangan anda cuba lari daripada kepala terbang ini ataupun penanggal ini. Anda tidak mampu lari sepantas kepala ini mampu terbang. Anda hanya apa yang boleh anda lakukan? Yang pertama, masuk ke dalam rumah kalau anda berdekatan dengan sebuah rumah. Yang kedua, hidupkan api. Kepala terbang ini memang takut dengan api yang menyala. Tak kisah api kecil ataupun api besar, yang penting api. Yang seterusnya, menyerah diri dan anda akan darah anda akan disedut hidup-hidup dari diri anda sebagai santapan. Jadi lepas 12:30 malam katanya tak boleh keluar. Ada badan dengan kepala yang berpisah. Benda ini sentiasa mencari antara satu sama lain. Wow. Ini antara 1 sampai 4 pagi di Thailand. Kalau di China pula, ada satu daerah provins di China, pendalaman berdekatan dengan border, iaitu di Tibet, antara China dan Tibet ni
Di situ ada satu perkampungan. Selepas 12.30 malam, tidak dibenarkan, tidak digalakkan untuk keluar. Dia tak cakap sampai pukul berapa lah. Kata after midnight, tidak dibenarkan para penduduk di provinsi berkenaan keluar pada waktu malam. Katanya di sini, barang sesiapa yang keluar pada waktu malam, khususnya kepada kaum lelaki, mereka akan terserempak dengan seorang wanita yang cantik sangat-sangat. Kecantikan yang dimiliki oleh wanita Cina ni, dia terlampau cantik sangat-sangat. Lelaki akan terus sekali pandang akan terpikat. Lelaki akan ikut wanita ini, ikut dan ikut dan ikut dan ikut, sampaikan dekat satu kawasan yang mana lelaki ni tak dapat lihat. Tahu-tahu dia berada di hujung bukit yang tinggi, dan kebanyakan mangsa akan jatuh daripada bukit yang tinggi ke kawasan bawah bukit itu yang penuh dengan batu-batu. Wah, jadi ini antara perkara. Bayangkan 12.30 malam tak boleh keluar. Kalau keluar, nasib baik nampak perempuan cantik ni. Tak semua orang lah. Lelaki khususnya nampak perempuan cantik, pandang wajahnya, mata bertentang mata, terus ada instant connection, kemudian akan jalan ikut, bang marilah, gitu Lai, ikut. Dia masuk hutan, awak ikut. Sampai dekat atas bukit, ikut. Wanita ni memang jalan, boleh jalan atas angin mungkin. Dia jalan, awak pun ikut. Dan terus jatuh. Sehinggalah orang berkenaan cedera parah mungkin, ataupun kebanyakan kes lelaki itu mati. Wow. Wanita berbahaya dipanggil ni. Berikutnya, dari China, dari Thailand, China, kita terus ke Jepun, saudara. Di Jepun, ini ada dipanggil sebuah hutan. Hutan dipanggil suicide, hutan bunuh diri. Suicide forest. Dalam hutan ni, ramai telah pun menggunakan hutan ni tempat untuk membunuh diri. Malah hutan ini juga, kalau anda berjalan pada waktu-waktu pada bila-bila waktu, kalau nasib anda tak baik, anda akan dapat lihat human remains, iaitu sisa-sisa manusia yang mana telah pun terjun diri. Ada yang gantung diri mereka di atas pohon. Di atas pohon gantung diri, dapat lihat mayat tergantung dekat pohon. Ada yang panjat gunung ataupun panjat bukit dekat suicide forest di Jepun ni, terjun dan jatuh. Dah ramai nyawa telah pun diragut dalam suicide forest ini di Jepun. Jadi selepas 12.30 malam, difahamkan tidak anda digalakkan masuk ke dalam hutan suicide forest ini. Barang siapa yang masuk, akan ada suara-suara yang menyuruh anda untuk bunuh diri, gantung ataupun terjun daripada bukit yang tinggi, dan anda akan mati. Wow. Jadi saudara, itu berlaku di Jepun. Anda boleh Google, anda type suicide ataupun anda boleh melihat sendiri gambar-gambar. Ada dokumentari juga tentang hutan tempat bunuh diri di Jepun. Seram. Masuk dalam hutan ni, lepas pertama sekali, siapa nak pergi masuk hutan ni? Dah tahu hutan ni banyak orang bunuh diri, 12.30 malam, mungkin sesat, tak tahu. Tengah jalan malam-malam, lepas 12.30 malam, dengar suara membisik-bisik, dan anda terus terikut-ikut, dan secara automatik anda akan cari pokok, mungkin cari tali, dan gantung diri anda. Wow. Seterusnya saudara, dari Thailand ke China, kita ke Jepun. Yang ini kita terus pergi ke satu daerah. Yang ini di mana ni? Kejap okey. Pendengar Misteri Jam 12, entah benar ataupun tidak, yang ini satu kawasan pendalaman dekat Sarawak. Entah benar ataupun tidak, ini adalah satu gua di Sarawak. Saya tak nak sebut nama gua yang dimaksudkan ini, sebabnya kisah ini pun betul ataupun tidak pasti. Bukan Sarawak, di Sabah. Sekali lagi, tersalah baca. Jadi di Sabah ada sebuah gua. Dalam gua ni, para penduduk kampung dekat sekitar gua ini tahu akan kisah seram, dan para penduduk ini juga akan mengingatkan para pelancong yang datang, gua ni jangan duduk dekat dalam sampai 12.30 malam.
Sebab antara 12:30 malam sampai waktu subuh, kalau tak keluar dari gua ni, anda tidak akan keluar buat selama-lamanya. Sebab ada beberapa kes mengikut tulisan blog ini mengatakan ada yang masuk dalam gua pada awal-awal kejadian berlaku, masuk ke dalam gua dan tidak dapat keluar. Seorang budak inilah masuk ke dalam, dia tak dapat keluar, dan maka itu ada yang mengatakan ahli keluarga mendoakan ataupun mencari, kalau selagi anak aku tak dapat keluar daripada dalam gua ni, anak aku tak dapat keluar, maka sesiapa yang masuk selepas 12:30 malam sebelum terbitnya matahari juga akan masuk dan tak dapat keluar. Jadi sumpahan itu terus menjadi kemungkinan. Mungkin ini adalah kisah yang dibuat-buat, tidak pasti. Jadi anda bayangkan masuk dalam 12:30 malam, mungkin nak cave trekking ke, ekspedisi dalam gua, masuk dalam dengan kamera. 12:30 malam anda masuk, katanya di sini anda tak akan cari jalan keluar dan tak dapat jalan keluar. Ada beberapa kes orang yang hilang dan masih lagi tidak ditemui hingga ke saat ini. Itulah sedikit kisah. Terima kasih pada Ruhani kerana berkongsi link kepada kisah yang dikongsi sama dalam MJ12. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12 bertemankan saya, DJ Champion KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pendengar Misteri Jam 12, bagaimana dengan anda semua? Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah selanjutnya. Yang ini berkenaan dengan di salah sebuah hospital di seberang tambak. Hospital dikatakan di sini, pengalaman yang diceritakan, saya tak nak sebut nama hospital. Hospital ini dekat kawasan Johor tu ajalah. Beliau bertugas sebagai seorang jururawat. Tapi sekarang ni tidak lagi lah, sekarang merupakan suri rumah sepenuh masa. Assalamualaikum kepada KC. Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Johor. Pengalaman saya yang saya nak kongsi sama berkenaan dengan kerja saya satu ketika dahulu. Saya pernah menjadi seorang jururawat, tapi sekarang sudah pun menjadi isteri suri rumah sepenuh masa. Bila bertugas sebagai jururawat ni di hospital, kita ada kerja shift. Shift pagi sampai ke petang. Shift petang sampai ke malam. Shift malam sampailah ke besok pagi. Dan begitulah bergili-gili 3 shift ni rotasinya. Paling orang tak suka shift petang sampai ke malam ataupun shift malam sampai ke pagi. Yang paling teruk shift malam sampai ke pagi. Satu, orang tak suka shift malam sampai ke pagi kerana takut KC. Tapi yang seronoknya, ada juga yang suka shift malam sampai ke pagi, sebabnya malam pesakit-pesakit semua tidur. Jadi tak banyak sangat kerja-kerja yang harus dilakukan. Adalah paperwork, kena check blood pressure, tekanan darah, kena kasih ubat bila waktunya. Kerana pesakit ni agak kurang sedikit sebab waktu malam mereka semua tidur. Bila mereka bangun pada waktu pagi, waktu petang, nanti tengoklah loceng tu dipicit, kita datang, yes, nak tu, nak ni, panas lah, sejuk lah, nak ini, nak itu. Jadi ada yang suka waktu malam sebanyak kurang sedikit kerjanya, khususnya melayan para pesakit. Ada suka yang tak suka waktu malam sebabnya seram. Saya ni KC tak kisah, janji ada kerja. Kisah berlaku pada waktu malam KC. Saya menjaga sebuah ward. Ward ini yang saya jaga adalah ward pesakit-pesakit kanser yang hanya tinggal beberapa minggu untuk hidup sebelum meninggal dunia. KC, macam-macam orang saya dah nampak keluar masuk dalam ward ni. Selalunya yang masuk bila keluar tu dah jadi jenazah KC. Itulah pengalaman saya. Dan dari situlah ia mengajar saya untuk lebih menghargai hidup. Ada yang ahli keluarga datang, isteri setiap hari datang KC tengok suami terbaring dekat atas katil. Makin hari makin kurus, tak bermaya. Nak makan pun tak boleh, sakit. Nak tarik nafas pun seolah-olah menyocok angin tu dalam tubuh. Itulah antara pesakit kanser yang mengalaminya keperitan mereka. Jadi katanya di sini, pengalaman saya terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak KC. Kata Aisyah, bukan sekali,
Dan bukan saya seorang diri, malah beberapa kawan-kawan kerja pernah. Beberapa kawan-kawan kerja pernah mengalami perkara yang serupa. Kadang-kadang kita tengah duduk, nanti kita kena masuk ward, kena tengok pesakit-pesakit ni. Ya, kena beri mereka ubat, kena beri mereka layanan. Jadi, apa yang berlaku? Kadang-kadang ternampak tau Casey, nanti ada macam makhluk di sebelah mereka sedang berdiri. Makhluk ni berdiri tegak, tinggi, besar. Pada mulanya ingatkan mungkin itu adalah makhluk jin yang datang mengganggu para pesakit. Tapi lama-kelamaan setelah pengalaman, kemungkinan yang datang tu bukan jin. Kemungkinan ia adalah tujuan untuk menarik nyawa para pesakit kanser yang ada dalam ward berkenaan. Kalau doktor kata tinggal lebih 2-3 minggu, kadang-kadang 7 hari, 8 hari dah mati, dah meninggal dunia Casey. Ada juga kes 3 minggu, tapi kadang-kadang sampai 3 bulan. Ada sampai bertahun hidup. Jadi berbalik pada pengalaman saya, pengalaman peribadi saya. Waktu tu saya sedang masuk sebuah ward. Dalam ward ni cuma ada 4 katil. Keempat katil pesakit ini dalam keadaan kritikal. Ahli keluarga dibenarkan untuk tidur. Biasanya memang tidak diizinkan oleh kerana mereka ni hanya tunggu masa untuk mengembuskan nafas yang terakhir. Dibenarkan seorang ahli keluarga, khususnya isteri, kalau ada anak, dan anak untuk temani ahli keluarga, ataupun suami temankan isteri, macam itulah. Jadi apa yang berlaku? Saya tengah tolak troli tray saya ni, tengah tolak. Saya ternampak 4 pesakit sedang baring, sedang tidur. Ada 2 pesakit ni mempunyai orang yang menemani mereka. 2 pesakit yang memang ada ahli keluarga. 1 katil ni kosong, tidak ada pesakit. 1 lagi katil ni ada orang yang sedang berdiri di tepinya. Jadi saya tak fikir bukan-bukan lah. Sebab saya ingatkan mungkin ahli keluarga yang ada di sana. Saya pun mula tolak troli saya, jalan perlahan-lahan. Kemudian pergi dekat katil paling ujung. Saya angkat iaitu clipboard yang ada untuk tengoklah updates yang telah pun ditulis oleh jururawat sebelumnya. Letak balik clipboard, ya, dan ahli keluarga tu masih tidur lagi dengan pesakit. Sebelah tu ahli keluarga sedang duduk. Saya senyum. Kemudian saya masih terpandang dan tengok-tengok belakang beberapa kali sebab di tepi katil seorang lagi lelaki ni yang menemaninya agak besar tinggi Casey. Kepala lelaki yang berdiri ni, saya rasa kalau dia lompat dah kena siling hospital. Begitu tinggi Kalau dia lompat boleh terkena siling. Jadi saya rasa tinggi betul ini Pun letaklah clipboard. Kemudian saya tolak. Dia masih berdiri di sana. Dan saya nak tengok dia, tiba-tiba dah tak berani tahu nak tengok wajahnya. Sebab lelaki ni baru saya perasan dia hitam sangat-sangat, gelap. Bila tengok dia berdiri gitu tinggi, dah tak berani nak pandang wajah. Saya tengok clipboard, letak balik, terus belok. Saya keluar daripada bilik ward tu. Saya dengar nafas tercungap-cungap. Nafas ini adalah bunyi orang yang mana kena tarik keluar rohnya dari tubuh. Saya dengar ini perkara dah biasa Casey. Kalau dengar bunyi macam ni, contoh, saya tak tahu macam mana bunyi contoh. Saya letak troli saya ke tepi, masuk balik dalam bilik tu, tekan lampu untuk panggil beberapa jururawat yang lain untuk membantu. Kita pun tutup langsir, ambil stetoskop, periksa jantungnya, ambil tekanan darah. Dan kita tahu doktor dah pun arahkan, kalau sampai beberapa tahap ni memang dah tak boleh diselamatkan, kita harus berdiri dan tengok. Yang hairan bila saya masuk balik, susuk tubuh yang tinggi besar hitam tidak ada lagi di samping katilnya. Bayangkan pendengar Ria 897. Tak ada lagi Casey. Saya tak fikir panjang, panggil jururawat datang untuk jadi saksi.
Dan saya lihat lelaki ini meninggal dunia di hadapan saya tanpa ada sebarang ahli keluarga, Casey. Memang sedih. Memang menyedihkan. Setelah disahkan, kita pun dah panggil doktor. Doktor pun dah sahkan lelaki ini dah meninggal. Barulah kita buat proses paperwork, menghubungi ahli keluarga dan sebagainya. Pada masa itu saya tahu yang saya nampak tinggi besar tu, yang hitam, bukanlah orang. Kemungkinan sesuatu yang ditugaskan datang, kemungkinan saya tidak pasti, untuk tarik nyawa pesakit kanser ini. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Nomor